Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qasim Al-Qushayri, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Dikatakan bahawa Maurik al-Ajali sangat halus dalam memasukkan kelembutan kasih sayangnya pada kawan-kawannya. Satu hari dia meletakkan 1000 dirham pada bekas mereka. Peganglah wang ini sampai saya kembali, pesannya. Dia pergi dan tidak lama kemudian dia mengiring seorang utusan untuk menyampaikan pesan. Engkau halal memakai wang ini. Seorang lelaki dari Manbaj, salah satu kawasan di Syria, berjumpa dengan seorang lelaki daripada penduduk Madinah. Dari penduduk mana lelaki-lelaki itu, tanyanya. Dari Madinah. Telah berkunjung kepada kami seorang lelaki dari kaummu daripada Madinah yang dikenali dengan nama panggilan Hakim bin Muttalib atau Hakam bin Muttalib. Dia memberi kekayaan pada kami. Bagaimana mungkin saya tidak pernah datang kepadamu kecuali dalam pakaian jubah sufi, jawab orang Madinah. Saya tidak memberi kekayaan pada kami, dia tidak memberi kekayaan pada kami dengan harta, tetapi mengajari kami kemuliaan. Sehingga masyarakat kami kembali berbuat saling memberikan kekayaan. Saya mendengar Ustaz Abu Al-Daqqaq bercerita, ketika seorang pelayan Khalil menuduh kaum sufi menjalankan ajaran sesat, Khalifah memerintahkan pegawainya untuk menangkap dan menghukum mereka dengan hukuman pancung. Sementara Imam Al-Junaid selamat dari tuduhan kerana tertutupi dengan ajaran fiqh. Beliau mengajarkan faham mazhab Abu Thawr. Sedangkan teman-temannya seperti Ash-Shaham, An-Nuri dan beberapa sufi yang lain telah ditangkap dan dibawa di hadapan barisan pegawainya. Ketika eksekusi hendak dijalankan, hukuman hendak dijalankan, An-Nuri minta ia didahulukan. Seorang pemimpin keheranan, seorang pemimpin khalifah keheranan, sedangkan engkau ke tempat manakah engkau disegerakan? Tanyanya kemudian. Ya. Apakah yang membuatmu ingin didahulukan? Saya ingin mengutamakan kehidupan sesaat pada kawan-kawanku. An-Nuri berkata sambil memasrahkan, menghulurkan lehernya untuk segera dipancung. Pegawai khalifah itu kebingungan. Ia tidak mampu mengambil keputusan dan melakukan hukuman sesuai dengan perintah. Akhlak laki-laki yang hendak dipancungnya, yakni Abu Husain An-Nuri, begitu menawang hatinya. Dia berusaha menyembunyikan berita ini jangan sampai terdengar khalifah. Iaitu untuk mengetahui keadaan sebenarnya pada tawanan ini, dia mengembalikan mereka kepada seorang hakim. Hakim ditunjuk untuk menangani kes ini datang menemui mereka. Dia mendekati Abu Ali Al-Husain An-Nuri dan menanyakan beberapa masalah fiqh dan dijawabnya dengan benar. Sesungguhnya Allah adalah zat yang disembah. Jika mereka kaum sufi menegakkan, mereka menegakkannya dengan Allah. Jika mereka bicara dengan Allah. Jelas An-Nuri. Dia berdiri, kemudian berjalan perlahan sambil bibirnya melantungkan syair-syair ketuhanan sehingga mengalirkan air mata hakim. Sang hakim itu segera mengirim surat pada khalifah dan mengatakan, jika mereka orang kafir, jika kaum sufi dituduh sesat,
maka apakah akan ada di permukaan bumi seorang Muslim? Dikatakan bahawa Ali bin Fuzail bin Iyad, jika membeli sesuatu, dia melakukannya dari serambi pasar. Seorang menyarankannya, kalau tuan masuk pasar, tentu harga lebih murah. Dia menjawab, mereka dekat dengan saya kalau mengharapkan manfaat saya. Diceritakan, seorang diutus untuk mendatangi sekumpulan pelayan. Laki-laki yang mengutuskannya itu sedang duduk bersama kawannya. Dia mengatakan, sangat buruk jika saya menjadikan pelayan itu hanya untuk saya, sementara kalian hadir. Saya tidak senang mengkhususkan pelayanan hanya pada seseorang. Kamu semua punya hak dan penghormatan. Orang-orang yang hadir berjumlah 80 orang. Setiap orang didampingi oleh seorang pelayan. Ubaidillah bin Abi Bakrah pernah kehausan di jalanan. Dia minta minum pada seorang wanita yang sedang tinggal di rumahnya. Wanita itu mengeluarkan satu bekas minuman lalu berjalan ke arah pintu dan berdiri di sebaliknya. Jauhlah kamu dari pintu, biar pelayanmu yang mengambilnya. Mohonnya dengan baik. Saya adalah seorang wanita Arab yang ditinggal mati pelayan saya dalam beberapa hari. Ubaidillah menuruti permintaan wanita itu. Dia pulang dan tidak lama kemudian pelayan datang sambil menghulurkan minuman yang diberikan wanita tadi. Berikan 10,000 dirham ini kepadanya. Pesan pada pelayannya setelah meminum air pemberiannya. Subhanallah, engkau menghina saya. Wanita itu marah dan ditujukan kepada Ubaidillah bin Bakrah. Berikan kepadanya 20,000 dirham ini. Pesannya lagi, saya hanya memohon keselamatan pada Allah. Wahai pelayan, bawa wang 30,000 dirham ini kepadanya, kata Ubaidillah. Sebelum pelayan Ubaidillah tiba di pintu, wanita itu telah menutupnya. Dari dalam dia mengumpat, celakalah kamu, akan tetapi pelayan itu tidak kehilangan akal. Meletakkan wang itu depan pintu kemudian ditinggal pergi. Wanita itu tidak mengambil dan menyimpannya. Dia tidak pernah menyentuhnya sampai banyak orang yang mengambilnya. Muslimin dan muslimat sedang penonton dirahmati Allah sekalian. Masih lagi bicara kita tentang sifat kedermawanan, sifat pemurah, yang merupakan sifat para Nabi SAW dan sifat para walinya. Dan sifat orang-orang yang beriman yang mengetahui akan kelebihan dan kemuliaannya. Kalau semalam kita menceritakan bagaimana Asma bin Kharijah, seorang tabi'in yang mulia yang meninggal tahun 66 Hijriah, yang berkata, bila seorang datang meminta kepadaku, sama ada dia orang baik atau dia orang tak baik. Kalau dia orang yang baik, aku telah memuliakannya. Kalau dia tidak baik, maka aku telah menjaga maruah diriku. Artinya asas bersifat pemurah itu bukan sekadar kerana melihat ganjaran yang besar di sisi Allah SWT. Bahkan ia adalah satu bentuk muamalah dengan manusia. Kerana kita tahu dalam Islam, apa yang disyariat, apa yang diperintahkan mempunyai beberapa maqasid, objektif. Bukan sekadar objektif yang paling tertinggi sebagai satu peribadatan kepada Allah. Bukan sebagai satu daripada cara membina hubungan tali manusia atau cara membina hubungan sesama manusia. Dan kita tahu Islam menekankan pada dua perkara, hablum minallah, hablum minan nas, iaitu tali Allah dan tali manusia. Artinya apa yang kita lakukan bagi mencari redha Allah dan kemuliaan. Dan juga kita melakukannya sebagai satu bentuk muamalah yang baik dengan sesama kita. Oleh kerana itu bila kita sebut muamalah, bukan sekadar dalam bab jual beli, bukan dalam bab memberi, meminjam dan sebagainya. Bila seorang datang kepada kita dengan tujuan dan hajat, maka muliakannya dengan cara membantunya atau menolaknya dengan baik. Artinya setiap orang dia punya maruah dan setiap orang mempunyai harga diri mereka masing-masing. Maka perkara yang kita diperintahkan ialah menjaga maruah. Menjaga maruah orang yang datang meminta, menjaga maruah orang yang datang meminjam, menjaga maruah orang yang datang punya hajat. Dan sebagaimana kita juga dituntut menjaga maruah diri kita.
supaya tidak dilihat jahat, tidak lihat tidak beradab, tidak dilihat dengan perkara yang sebaliknya yang buruk, yang menyebabkan kita terkena doa mereka. Kan orang kalau kita tengok orang tu tak elok, dia pun doa yang tak elok untuk kita. Orang kalau nampak elok, dia pun doa yang baik-baik untuk kita. Maka sebahagian doa manusia ini memberi manfaat pada kita. Dan itu kata Asma bin Al-Kharijah, memberi itu sama ada menjaga maruah orang atau menjaga maruah kita sendiri. Seorang ulama yang lain yang meninggal tahun 105 Hijriah namanya Maurik Al-Ajali. Beliau seorang yang suka berlembut dengan kawan-kawannya. Artinya seorang yang menunjukkan sifat sayang, sifat kasih pada kawan-kawan. Bahkan cara beliau memberi kepada kawannya unik. Beliau akan tinggalkan duit, sejumlah duit, lalu berkata tolong pegang duit ini. Tapi bila sudah berada pada jarak yang jauh, dia akan hantar wakil untuk berkata duit itu halal untuk kamu. Sebab dia bimbang bila kawan-kawannya diberi duit, menolaknya kerana malu di hadapannya. Maka caranya ialah dia kata, tolong jaga duit ini sekejap. Saya ini ada hajat, saya nak musafir. Dan bila dia sudah melepasi satu kawasan, dia akan berpesan pada orang yang dekat dengannya untuk beritahu kepada yang pegang wang dengan mengatakan duit itu halal untuk kamu. Aku tak nak duit itu. Aku saja nak beri pada kamu. Kadang-kadang kita lihat, ada orang yang bila mana kita nak beri pada dia, dia punyai kaedah tersendiri untuk menolaknya. Dia tak mudah-mudah nak terima pemberian orang. Tetapi saya katakan dengan keperbagian watak manusia tidak menutup pintu kebaikan seorang yang bijaksana. Bila kita buat kebaikan bukan sekadar kita ada niat nak buat baik, kita juga kena bijaksana dan buat baik. Sebahagian kalangan orang kita jumpa, dia tak nak terima macam kalau kita bagi duit, tak nak terima. Bahkan kadang-kadang dia tak nak terima kalau kita beri apa-apa pun bentuk balasan atas kebaikan dia. Dia menolaknya. Kadang-kadang menolak dengan keras. Maka orang yang buat baik ini dia tak putus idea. Kalau kita memang nak buat baik, kita akan buat baik ikut mana pun. Tak boleh terima ikut dia, terima melalui anak-anak dia. Tak terima cara makanan, cara duit, mungkin terima cara makanan. Dia tak terima cara makanan, mungkin diterima dengan cara yang lain-lain. Yang setiap orang mesti bijaksana dan buat kebaikan. Kebaikan ini bukan satu ruang yang tertutup. Ia satu ruang yang terbuka. Dia umpama lautan yang luas. Tuan-tuan tak boleh berenang kot kanan, tuan-tuan berenang kot kiri. Dia tak ada macam kolam air, ada tangga, nak terjun kat mana. Kebaikan ni bagaikan lautan. Kadang-kadang tak boleh masuk ke situ, kita masuk sini. Kita boleh terjun ikut kapal, ikut perahu, semua tempat. Dan itu kebaikan. Jadi Maurik Al-Ajali, dia tahu sebahagian kawan-kawannya menjaga maruah, dia tak nak terima kalau dia beri duit macam tu. Maka dia katakan, saya minta awak jaga duit saya kejap. Dan sebab itu, dia kata, saya telah hadiahkan untuk awak. So berada kat tangan dia, dan dia pun dah berlalu jauh. Ini Maurik Al-Ajali rahmatullahi alaih. Bukan Maurik ini kalau kita baca watak beliau, seorang yang tidak marah. Bahkan dia berkata, aku telah melatih diriku untuk belajar diam selama 10 tahun. Ta'allamtu samta 10 sinin. Wa ma qultu syai'an qad idza ghadibtu. Saya telah melatih diri saya untuk diam selama 10 tahun. Dan saya bila marah saya tak akan cakap walau sepatah pun. Kerana saya tahu bila hilang marah pasti saya akan menyesal. Ini beliau orang yang tadi kita sebut bersifat lemah lembut dengan kawan dia, pemurah. Bahkan beliau tidak marah pada kawan-kawan. Bahkan beliau melatih dirinya untuk diam selama 10 tahun. Dan beliau melatih dirinya kalau marah jangan cakap. Kita bila marah lah banyak nak cakap. Cakap daripada bilik air sampai keluar rumah tak habis cakap. Dia jadi gila seorang. Cakap seorang-seorang dia. Kita belajar bila marah jangan bercakap walaupun kita seorang diri. Itu satu cara yang paling baik. Sebab marah ini dia menjadi besar bila kita bercakap. Cakap perkataan yang kita tuturkan ketika marah, umpama minyak yang kita sembah pada api. Ia besar. Dan itu Allah sebut dalam Quran sifat marah kita wal kazimin al-ghais, menahan marah. Apa maksud menahan marah? Tidak mengeluarkan kata-kata. Bila kita keluar je kata-kata, dia mula marah.
Sebab bila tuan-tuan keluar kata-kata, orang dengar tu dia jawab. Dia bukan tak jawab, jawab. Bila dia jawab, kita makin marah. Akhirnya makin besar. Benda kecil menjadi suatu perkara malapetaka besar. Ini satu tarbiyah yang baik. Jadi katakan kalau marah, jangan bercakap. Diam. Kalau bila seorang itu, dia mula bercakap, maka dia pasti akan menyesal sesudah itu. Perkataan yang dikeluarkan. Kerana perkataan dikeluarkan ketika kita marah bukan perkataan yang terpilih. Melainkan perkataan-perkataan sampah yang terbuang. Kata kita kalau nak cakap dengan orang, kadang-kadang tak marah, kita pilih perkataan yang baik-baik. Ayatnya, intonasinya, perkataan. Tapi bila kita marah, kita tak pilih lagi perkataannya. Kita seperti memungut sampah yang terbuang, lalu kita cuba keluarkan balik. Dia jadi perkataan tu buruk, maki hamun, mencarut, penghinaan. Mungkin kata-kata ungkitan dan lain-lain yang sebahagiannya mungkin menyebabkan terbatal pahala yang kita buat dan sebagainya. Jadi kita berhajat dan amat berhajat untuk diam bila mana kita marah. Supaya kita terselamat daripada banyak perkara-perkara. Itu tuan-tuan, kita antara cara kita ajar diam, saya katakan, belajar jangan cakap seorang-seorang. Dia orang kalau bercakap seorang-seorang ni ada masalah. Bila berseorang jangan bercakap. Apatah lagi bila bersama orang. Kalau orang ni kalau seorang-seorang pun dia bercakap, dengan orang lagi dia bercakap. Akhirnya dia tak mampu menjaga banyak perkataan-perkataan dia. Sebab kalau kita lihat perkataan ni keluar daripada mulut. Dan perkataan ini asal daripada hati. Dan dia masuk ke mulut, dan mulut atau lidah dikawal ketat oleh gigi. Dan dikawal ketat oleh bibir. Kalau tuan-tuan tutup gigi, kacipkan gigi dan tuan-tuan tutup mulut, maka tuan-tuan telah penjarakan perkataan yang tidak baik. Tapi kalau kita buka gigi, buka bibir, dia keluar habis. Antara hati dengan lidah sampai tak ada filter. Sebab itu mulut kita, gigi kita ni, yang disebut oleh Abdullah bin Abbas, tidak ada anggota manusia yang lebih berhak dipenjara selain daripada lidah. Dan memang lidah pun duduk di tempat paling terpenjara. Tengok lidah duduk kat mana? Mana lidah kita? Dalam. Ini penjara ni. Dengan rahangnya, bibirnya, giginya, gusinya. Penjaranya cukup ketat untuk satu anggota badan. Untuk satu anggota namanya lidah. Tapi bila kawalannya tak ketat. Tuan-tuan tengok mana-mana penjara. Kalau walaupun jeriji besar, tembok tinggi, kalau kawalan tak ketat, tembus. Walaupun lidah ni sudah dipenjara, tapi kalau kawalan tak ketat, maka keluarlah perkataan tak baik. Ini satu muhasabah untuk kita belajar diam. Dan belajar tidak bertutur ketika mana marah. Sehingga hilang marah maka bertutur. Kerana ketika itu lebih berilmu, lebih beradab, lebih memberi kesan. Ada seorang lelaki daripada Manbash, Syria. Dia jumpa dengan seorang lelaki dari Madinah. Dia kata, kamu kenal tak orang yang bernama Hakam bin Muttalib? Hakam bin Muttalib. Dia ni orang Madinah. Dia telah mengajar kepada kami. Dia telah beri kepada kami kekayaan. Kalau kata lelaki dari Madinah, setahu aku dia ni orang sufi. Bukan duit banyak pun. Macam mana dia ajar, dia beri kamu kekayaan? Lalu kata lelaki daripada Manbash Syria ini, dia ajar kepada kami tentang akhlak pemurah. Sehingga kami saling kaya mengaya antara satu sama lain. Yang saling tolong menolong. Kami tak ada istilah nak conquer, nak dominasi kekayaan. Melainkan kami ingin berkongsi. Kata ini berlaku pada zaman Nabi SAW, satu kabilah, namanya kabilah Asy'ariyin. Kabilah Asy'ari ini kabilah yang dipuji oleh Nabi SAW. Kerana mereka bila kalangan mereka ada janda-janda, kalangan mereka ada orang miskin, kalangan mereka ada orang kematian ayah menjadi yatim, caranya ialah mereka kumpul semua harta mereka yang ada, kemudian mereka bagi sama rata. Jadi tidak ada janda dalam kabilah Asy'ari yang susah. Tidak ada anak yatim yang susah. Sebab caranya ialah, dan ini konsep ini yang diambil dalam sistem takaful. Semua carung, siapa susah ambil. Cuma dalam konsep takaful Asy'ariyin, yang Rasulullah SAW memujinya. Wa hum minni wa ana minhum. Mereka
mereka daripada kalanganku, aku daripada kalangan mereka. Maksudnya apa yang dibuat tu bagus. Sehingga Rasulullah kata aku ni macam salah seorang daripada mereka. Dan mereka ni melakukan apa yang aku suruh. Golongan Asy'ari ini dia ada beberapa kelebihan. Ini kabilah daripada Yaman. Yang golongan Asy'ari ni lah Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, ini golongan Asy'ari semua. Golongan Asy'ari ini, kabilah di Yaman, mereka orang paling lembut. Dan mereka ialah antara kabilah yang pertama bersalaman bila bertemu. Jumpa mesti salam punya. Sifat lembut mereka. Dan mereka prihatin dengan setiap ahli kabilah. Kalau mereka dapat ilmu, mereka kongsi sesama mereka. Maka tidak ada orang Asy'ari yang jahil. Mereka berkongsi ilmu. Dan hal itu Rasul tegur. Sebab ilmu ni tak boleh kongsi puak-puak dia je. Rasul menegur untuk juga berkongsi ilmu dengan kabilah lain. Maka mereka melakukannya. Tetapi mereka minta tempoh dengan Rasulullah selama setahun. Kata mereka, amhilna sana. Ya Rasulullah, kami boleh buat, tapi beri kami tempoh setahun. Tempoh setahun nak beri faham kabilah-kabilah ni. Kabilah ni kuat sesama mereka. Lalu mereka mula fahamkan pada kabilah lain. Adapun bab harta, sama. Mereka akan ambil harta, kumpul sekali, lalu dia bagi sama rata. Yang saya katakan, konsep takaful, konsep insurans, dia ambil sebahagian, tapi tak mengambil secara sempurna. Kerana adanya golongan yang ambil keuntungan sebalik itu, secara melampau. Akhirnya yang kita dapat taklah banyak mana pun. Yang Asy'ari ni buat konsep dia, kalau yang ni ada RM100, yang ni ada RM50, yang ni ada RM20, yang ni ada RM10. Ni pada zaman susah. Pada zaman senang masing-masing buat diri mereka. Susah, okey. Awak ada 10, ni 20, ni ada 50, ni 100. Mereka kumpul. Okey, jadi berapa? Katakan jadi 1000. Okey, bagi sama rata. Sama rata. Okey, ni 40, ni 40, 40. Jadi semua akan dapat lebih. Dan semua dapat seimbang. Di situ mereka membina ukhuwah. Dan itulah takaful. Apa maksud takaful? Saling jami menjami. Saling tolong menolong. Itu takaful. Daripada perkataan takafala, ya takafalu, takafulan. Itu boleh sepatutnya takaful. Kalau takaful tahu bayar Ustaz. Daripada perkataan takafala, saling jami menjami daripada kafalah. Kafalah penjagaan. Takafala, ya takafalu, takafulan, takaful. Ini saling jaga-jaga. Kamu susah, aku jaga. Aku susah, kamu jaga. Aku sakit, kamu jaga. Kamu sakit, aku jaga. Kamu tak ada duit, aku jaga. Sebab itu dalam kabilah Asy'ari, janda pun mereka akan menjadikan janda ini akan punya suami. Sebab mereka jaga. Jangan ada janda susah di kalangan Asy'ari. Mereka dikahwinkan. Dipertemukan. Ini konsep yang luar biasa. Yang dipuji oleh Nabi SAW. Kalau konsep itu dapat kita buat dalam keluarga kita yang kecil, sudah cukup baik. Kita bukan cakap masyarakat yang lebih besar, ia agak suka. Tapi kalau dalam keluarga kecil kita adik-beradik 5-6 orang, atau anak-anak kita ajarkan sistem takaful ini. Ni 5 beradik, 6 beradik. Kalau seorang susah, gabung, tolong. Kalau seorang perlukan, tapi tak adalah cerita tentang manipulasi. Yang berlaku sekarang kita masih belum mampu mengubah beberapa golongan yang cuba memanipulate kebaikan sehingga sistem itu kita katakan rosak. Antara sistem hutang berhutang. Ini sistem takaful dalam Islam. Tapi ada yang manipulate bila hutang tak bayar. Manipulate. Dan menangguh-nangguhkannya sehingga akhirnya sistem itu rosak. Bila sistem itu rosak, maka datang sistem kapitalis. Alung datang. Alung pun datang. Golongan yang kita sebut lintah darat pun datang. Jerung pun datang. Akhirnya kerana kita gagal mengaplikasikan sistem yang baik, maka datang sistem yang jahat. Kerana itu dalam Islam, kebaikan ataupun sistem yang baik itu perlu dipelihara. Pernah diceritakan, Daud At-Ta'i, ini antara orang yang paling pemurah dalam masyarakat jahiliah. Dan Nabi SAW memuji Daud At-Ta'i atas kebaikannya. Tapi dia mati dalam keadaan di jahiliah lah. Tapi dia orang baik. Pada satu hari, sedang dia naik kuda, tiba seorang menahannya, konongnya dia susah, konongnya dia dalam keadaan sekian-sekian. Lalu Daud At-Ta'i bila tengok orang tahan kuda tengah jalan, dia berhenti. Dia berhenti untuk dia tolong orang ni. Tiba-tiba dia dirompak. Dia rompak, dia ambil kudanya. Lalu
hartanya dan tinggalkan dia. Lalu kata Daud At-Tai, tunggu sekejap. Tolong jangan beritahu orang bahawa ini cara kamu merompak aku. Tidak ada orang tertutup hatinya untuk buat kebaikan pada orang susah di tengah jalan. Dia minta satu daripada perompak. Tak apalah, orang ambil kuda, ambil lah. Orang ambil duit, saya ambil. Tapi tolong beritahu. Tolong jangan beritahu begitu cara kamu rompak aku. Kerana aku bimbang nanti kalau ada orang susah tengah-tengah padang pasir, orang tak nak berhenti sebab takut orang rompak. Ya kita lah. Kita kan selalu pesan, jangan naik kereta dengan orang tidak dikenali. Kita pesan anak-anak kita. Atau kadang-kadang kalau tuan-tuan ada pengalaman, kita bermusafir, jumpalah kereta rosak, kita memang nak tolong. Tiba-tiba ada orang manipulik. Dia menipu supaya ditolong, rupanya nak merompak. Bukankah ini menyebabkan semua orang tak berani berhenti kalau orang susah? Semua orang tak akan berani berhenti. Tengok, jangan nanti kena rompak. Kalau betul tengok muka pun macam jahat dah. Kita ni. Lepas tu Daud At-Tai, dia minta perompak tu, jangan kamu cerita kamu rompak aku cara ni. Tidak ada orang yang akan takut untuk berhenti bila melihat orang susah. Sebab yang betul-betul susah tu ramai yang merompak mungkin seorang dua. Tapi manusia kan, kita dah sebut semalam, golongan yang serik buat kebaikan. Kerana pernah kena. Saya dah serik dah buat baik. Bila saya buat baik, orang kata begitu begini. Sebab tu kita nak bersihkan perkataan seumpama ini. Dan kita nak bina balik sikah masyarakat tentang kebaikan. Jadi kita nak mulakan balik sikah masyarakat nampak hutang berhutang sebagai contoh. Kita adik-beradik hutang, bayar cepat. Amanah dengan waktu dan janji kita. Supaya sistem ni kembali hidup balik. Supaya kita tak terlibat dengan hutang riba. Ni bank-bank yang ada. Kalau kita tahu sistem ukhuwah kita dah rosak. Dah rosak. Bila dah rosak, apa jadi? Hari ni semua orang terlibat dengan muflis. Sebab hutang dengan ada faedahnya. Padahal Islam hutang itu untuk mendapat kelebihan dan pahala. Dan Islam hutang tak boleh ambil faedah. Masing-masing satu bentuk pertolongan. Tapi bila sistem tu dah rosak, kita perlu membinanya kembali. Sebab tu orang-orang yang berhutang biar punya integriti yang kuat. Bila dia berhutang, dia berfikir untuk bayar. Hatta kalau dia terpaksa gadaikan harta dia bila sampai masanya. Itu mengembalikan kepercayaan masyarakat. Sebab hari ini agak sukar untuk kita kembalikan kepercayaan masyarakat. Mereka ada satu, saya katakan, kepahaman yang benar. Yang akhirnya masyarakat kembali pada satu sistem. Yang menyebabkan halung takkan ada, even bank pun tak ada. Takkan ada. Kenapa? Kerana kita berjaya membina kembali, membangunkan kepercayaan masyarakat. Sebab itu didik perangai ini, tuan-tuan, kalau tuan-tuan yang terlibat hal ni, berikan kepercayaan itu tinggi pada orang. Biar orang benar-benar percaya pada kita dalam semua aspek. Dalam muamalah. Dalam berjanji kita, buat kebaikan dan sebagainya. Maka kata lelaki daripada Mambash ini Hakam bin Muttalib. Itu seorang pemurah yang hidup sekitar tahun, yang hidup antara tahun 90 dan wafat antara tahun 190 Hijriah. Tidak, ulama tak tahu cara tepat bilakah dia wafat. Namun dia terkenal dengan seorang yang pemurah. Dan mengajar tentang makna pemurah. Akhirnya kami ni orang-orang Syria ni belajar jadi pemurah. Sebab dia. Seolah-olah tuan-tuan sekalian, masyarakat perlu dididik dan diajar untuk menjadi pemurah. Kerana ini yang akan menjadikan kestabilan dalam masyarakat. Kita dah sebut bagaimana masyarakat itu dipelihara dengan kebaikan-kebaikan, dengan sifat-sifat pemurah. Bagaimana nak hilangkan dengki dengan sifat-sifat pemurah. Bagaimana nak hilangkan, nak kurangkan musuh dengan sifat-sifat yang pemurah. Kerana sifat pemurah, sifat dermawan, mengurangkan musuh, mengurangkan kebencian, mengelakkan khianat. Kita bos, pemurah dengan anak buah kita. Dia mengelakkan khianat anak buah kita. Contoh, kalau kita bos kita kedekut, maka pekerja kita akan khianat. Curi duit, klaim tipu. Sebab dia berhadapan dengan majikan yang kedekut. Cuba kalau kita ada majikan yang pemurah, apakah kita nak khianat dia? Apakah kita punya kecenderungan untuk khianat majikan-majikan pemurah? Yang bila dia untung banyak, dia berfikir untuk bonuskan banyak. Bila dia untung sikit, dia tetap berusaha untuk bayar gaji. Ini anak-anak bosnya takkan lari. Sebab dia kenal bosnya seorang pemurah. Tak kedekut.
Inilah dia bagaimana kebaikannya. Kata Abu Ali Daqqaq, berlaku satu kejadian. Seorang yang dekat dengan khalifah namanya Khalid. Orang yang Khalid ni maksudnya orang kesayangan khalifah. Dia buat report tentang ulama-ulama yang sesat. Didengki pada sebahagian ulama. Dia pun report ni buat ajaran sesat. Yang dituduh sesat pertama Junaid al-Baghdadi. Yang kedua Ash-Shaham atau namanya Abu Ya'qub Yusuf bin Ubaidillah Ash-Shaham al-Basri. Yang ketiga ialah An-Nuri atau namanya ialah Abu Husain An-Nuri. Dan yang keempat ialah Ar-Raqqam dan juga ulama lain. Supaya kita tahu, saya kata fitnah pada ulama yang dilakukan oleh orang awam sudah lama. Khususnya orang yang dekat dengan pemerintah yang ada kuasa. Jadi fitnah ulama ni sesat dan sebagainya. Di Junaid al-Baghdadi yang kita baca kehebatan sejarahnya, yang kita tahu kehebatannya zaman ini. Kita tak tahu bagaimana zaman ni dia fitnah bawa ajaran sesat. Demikian juga Husain An-Nuri. Demikian juga kita katakan Ar-Raqqam. Demikian juga Ash-Shaham, Abu Ya'qub Yusuf Ash-Shaham rahmatullahi alaihim ajma'in. Bila mereka dituduh sesat, khalifah keluarkan order pancung. Kalau sekarang mungkin tangkap, penjara, macam tu denda. Dulu pancung. Lalu dihimpunkan mereka ni. Adapun Junaid al-Baghdadi dia selamat. Sebab dia bukan mengajar tasawuf saja, dia juga mengajar fiqh. Jadi dia bertasatur ataupun terselamat sebab dia mengajar fiqh. Dia bawa mazhab negara itu ketika itu. Mazhab Abu Sur. Itu kita tahu mazhab As-Sawri, dia menjadi sebahagian daripada mazhab yang pernah disebarkan selama hampir lebih kurang 200 tahun. Ya, kita tahu mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki. Ada beberapa mazhab yang lain yang indasat ataupun yang sudah hilang sekarang, tapi pernah melewati zaman mereka menjadi pegangan negara. Seperti mazhab As-Sawri, seperti mazhab At-Tabari, seperti mazhab An-Nakhai, dan lain-lain mazhab yang banyak. Lebih pada 13 mazhab. Tapi yang kekal dan berkembang 4 mazhab yang utama ini. Maka Junaid al-Baghdadi dia mengajar pada mazhab yang menjadi pegangan negara, maka tak ada isu. Jadi nak tuduh dia sesat tu terselamat sebab dia mengajar fiqh. Yang geng-geng sufi itu dituduh sesat. Lalu mereka dikenakan hukuman pancung. Ketika mana nak hukum pancung? Lalu Abu Husain Nuri kata, boleh tak pancung saya dulu? Lalu kata tukang pancung, kamu tahu tak kamu cakap apa? Ini maksud kamu nak mati? Ya tak apa. Kenapa kamu buat macam tu? Sebab saya nak bagi kerehatan kawan saya biar dia panjang umur lagi sikit. Kalau ikut kawan dia kena pancung dulu. Syaham kena pancung dulu. Raqqam kena pancung dulu. Tapi kata Abu Husain An-Nuri, biar saya dulu. Boleh tak? Saya nak dulu. Sebab saya nak bagi kawan saya dia rehat lagi. Ini pemurah. Pemurah waktu. Macam kita turn lah ada giliran. Giliran patutnya turn kita tapi tak apalah kita bagi dia dulu turn. Ini kalau benda baik lah. Kalau benda tu benda musibah tak biar saya ngadak dulu pun tak apa. Kalau orang jenis baik-baik misalnya orang soleh. Dia sanggup gugurkan hak dia untuk bagi laluan orang lain dulu. Akhirnya berlaku pada An-Nuri. Dia kata pancung saya dulu tak apa. Kenapa? Saya nak beri ruang pada kawan-kawan saya nak sedekahkan masa hidup mereka biar lebih panjang. Maka tukang pancung ni rasa hairan. Belum pernah. Panjang dia kerja pancung. Semua orang mengelak nak kena pancung awal. Tiba-tiba yang ni pelik. Maka dia pun mengadu pada qadhi. Cuba cek orang ni. Apa masalah fitnah? Sebab kebanyakan fitnah tak diperiksa. Orang fitnah yang ada kuasa jalan dia pump. Orang awam percaya bulat-bulat telan. Macam ikan telah umpan. Tak dipikir. Kerana orang awam jadi kita katakan terlalu bermudah-mudah dengan fitnah. Orang-orang yang ada kuasa menjalankan cara khianat mereka dengan fitnah. Lalu tukang pancung ni dia mungsif sikit lah. Dia orang ada ilmu sikit. Dia pun refer pada qadhi. Cek. Qadhi minta cek. Maka bila qadhi cek, maka qadhi panggil mereka. Maka bila panggil mereka, mereka ditanya soalan fiqh. Untuk tahu orang tu, sebab apa pun bercakap tentang sufi, yang menjadi sufi itu sesat bila mereka mengabaikan fiqh secara kepahaman dan ilmu. Dan secara amalan. Itu cerita kadang-kadang bab tarikat, tasawuf, tapi sembahyang tak. Ni ada seorang hamba Allah mengaku Mahdi.
Mengaku jumpa Rasulullah ratus kali, jumpa Tuhan beratus kali. Tapi semayang tak jaga. Orang tanya macam mana semayang fardu? Saya kadang-kadang semayang. Kalau Allah beri taufik saya semayang. Tapi mengaku hadir. Jadi kesesatan. Orang dah teruja ni, orang dah buat TikTok. Rupanya ni tak jaga semayang. Lepas tu ulama-ulama dah ingatkan kita. Apa pun berbicara tentang apa pun kehebatannya. Lihat bagaimana dia dalam bab kewajiban. Semayang dia, puasa dia, tengok aurat dia. Kalau yang tu dia abaikan, maka sebenarnya dia adalah fasik dan zini. Kerana tidak akan terbina tasawuf melainkan dengan syariat yang benar. Kan rujukan kepada kesufian itu Nabi SAW. Tiba-tiba cerita tasawuf, zakat tak bayar. Cerita tasawuf haji pun tak pergi, walau berkemampuan. Cerita tasawuf pergaulan lelaki perempuan bebas. Mana ada seorang lelaki yang juga mengaku bertarikat, tapi dia mengamalkan sistem bergaul bebas dengan perempuan. Dia ada tarian gelek lagi. Sehingga dia ditangkap oleh kerajaan Turki. Berselindung di sebalik ajaran kesufian dan sebagainya. Jadi qadhi nak tahu sufi itu betul tak betul. Sebagaimana saya ada bila majlis agama Islam Negeri Sembilan. Ceritalah supaya kita faham kisah. Ada seorang mengaku dia bersufi dan mengajarkan sistem zikir satu nafas. Saya tak nak sebut nama dia. Lalu ramailah yang teruja. Oh, sahabat saya ini salah seorang daripada ahli majlis fatwa Negeri Sembilan. Dengar dia ni bertarikat, bersufi. Panggil dia. Apa dia uji? Kami nak uji baca Quran dia. Bagi Quran. Tak reti baca. Kita bab zikir itu. Tapi bab Quran tak reti baca dan tak nak belajar. Sedangkan kita tahu zikir paling agung Quran. Awak sufi melangit sebagai Quran tak reti baca. Aib besar. Baik awak bersibukkan diri awak belajar Quran. Dia marah, dia siap sumpah mufti sendiri. Saya akan doa biar mufti mati. Marah dia. Sebab terbongkar apa dia kita katakan kebodohan dia dalam bab syariat. Kakak bab sufi tinggi, buat sistem zikir bernafas satu nafas. Tiba letak Quran tak boleh baca. Macam mana orang awam mudah percaya dengan sufi seumpama itu? Itu belum letak hadis pula. Belum letak perbahasan fiqh pula. Maka dia dah sesatkan orang lebih daripada menyedarkan orang. Lepas tu tuan-tuan kita bila bersufi, asas syariat. Asas syariat itu biar jelas. Jangan yang mengaji sufi tak jelas. Ada seorang hamba Allah datang jumpa saya. Dan dia ikut satu yang bentuk tarikat juga lah. Kerana mereka akan ambil orang sakit. Siapa sakit, lalu mereka berselindung di sebalik perubatan Islam. Mereka berselindung. Bila orang tu sakit, mereka mula ajar berzikir. Ada Tok Guru ni lah. Sampai peringkat Tok Guru dia mengaku Tuhan. Tapi pengikut ni ikut. Yang seorang tu tersedar sikit. Tersedar dia datang jumpa saya. Dia cerita. Saya kata awak kena report ni. Report pun tak ada bukti. Tapi saya dengar Ustaz dia mengaku dia Tuhan. Dah mula hilang dah syariat. Dia bila keluar, dia diugut untuk dibunuh. Secara mainan halus. Ilmu hitam. Datang jumpa. Minta daun bidara nak mandi. Nak buat obat. Dia terperangkap dengan ajaran sesat tadi. Ambil kesempatan orang sakit, jom. Ada zikir tertentu. Akhirnya mula bohnya ngaku Tuhan pula. Sebab itu dalam bersufi, mereka tahu macam kita patut tahu bagaimana nak mengenali sufi. Jangan teruja dengan sesuatu perkataan, keindahan dan sebagainya. Tiba-tiba longgar syariat. Orang sufi sebenarnya syariatnya kuat. Terlalu kuat. Tidak dapat digoyangkan. Dan datanglah kesufian atas asas binaan yang kuat. Bagaimana seorang dapat membina bangunan tanpa asas? Tidak ada dinding, tidak ada bumbung, tidak ada lantai, tidak ada konkret, tiba-tiba mendakwa kami Islam. Ia perlu ada asas. Rumah perlu ada asas. Baru tuan-tuan boleh dakwa ini rumah. Kau tunjuk ini rumah, mana dinding, mana bumbung? Tak, ini rumah gaib. Kita kata ini bukan rumah, ini kebodohan yang cuba diracuni kepada manusia. Maka An-Nuri ditanya qadhi hukum hakam, maka dia jawab. Sebab dia orang ni. Tapi kecenderungannya pada kesufian. Sebab tuan-tuan kita bila belajar banyak ilmu, tuan-tuan akan ada kecenderungan. Umpama begini. Tuan-tuan belajar kat sekolah, belajar semua kan. Bahasa Melayu.
belajar bahasa Inggeris. Tapi akhirnya cenderung jadi cikgu bahasa Melayu. Yang ni lepas belajar habis semua, cenderung ngajar sains. Kalau sebut dalam dunia cikgu lah. Jadi dia belajar semua. Ustaz-ustaz yang mengajar sekolah tu, bukan dia belajar agama, dia belajar semua, sains, matematik, mat, tambah semua dia belajar. Tapi cenderung dia last sekali pada agama untuk dia ajar agama. Yang ni pula kawan saya, dia belajar sama macam saya. Belajar Al-Azhar. Tapi dia cenderung mengajar sukan. Akhirnya ajar orang bola sepak. Ustaz. Tapi cenderung dia kat situ. Ya, kita akan ada kecenderungan. Bukan maksud kita tak belajar. Cenderung. Maka orang bila kita dekatkan diri kita pada Allah dengan segala ilmu-ilmu Allah, akhirnya kita akan ada kecenderungan. Ada orang cenderung pada menjadi mufassir. Ada cenderung menjadi ahli hadis, ahli fiqh. Ada cenderung menjadi sufi. Tapi asas yang dibina sama. Asal mereka benda sama. Macam saya katakan, kalau hari ni tuan-tuan tengok cikgu, engineer, arkitek semua. Ini asas mereka sama kat sekolah. Sama asas mereka. Ini baju masuk dalam, jadi pakai tie, lambat sekolah kena rotang, sama belaka ni. Kalau hari ni dia engineer, dia doktor, dia ustaz, cerita sama kat sekolah dia. Dia belajar benda yang sama. Cuma, sampai satu tahap, dia akan ada kecenderungan. Okay, sufi sebenar, belajar sama. Sebab itu ketika mana Imam Atha'illah As-Sakandari, Ibn Atta' As-Sakandari, dia nak belajar sufi. Maka Abu Abbas Al-Mursi dan Abu Hasan Al-Shadzili kata, boleh. Dengan syarat, kamu mesti mendalami fiqh. Boleh. Oh, datang pada kami. Ini Syekh Abdul Qasim Kushairi, dia bertemu dengan Abu Ali Daqqaq, yang akhirnya jadi mertua dia dan tok guru dia. Kata, Abdul Qasim Kushairi, saya nak mengaji sufi. Kata Abu Ali Daqqaq, belum. Sehingga kamu belajar fiqh kat sini, belajar hadis kat sini, tafsir kat sini, lepas habis datang jumpa aku. Lalu dia pun belajar semua sehingga menguasainya, maka baru datang dia bersufi. Ini asas sufi yang benar. Maka An-Nuri, dia datang daripada acuan itu, cuma saya katakan, sampai masa kecenderungan. Dia dituduh sesat. Ash-Shaham, An-Nuri, Al-Arqam, ini ulama-ulama besar sufi, pada era sekitar tahun sebelum 300 Hijriah. Dan mereka ini semua kawan-kawan Junaid Al-Baghdadi, mereka ini anak-anak murid kepada ulama-ulama kalangan para salafus soleh sebelum 300 Hijriah. Jadi, bila cek, tanya hukum fiqh, jawab dengan lancar. Lalu mereka ini bila bercakap, mereka bercakap dengan Allah. Maksud bercakap dengan asas daripada perintah Allah SWT. Lalu An-Nuri disempat berkata-kata memberi suatu nasihat pada Qadi, sehingga Qadi ni menangis. Datang ke insafah, Qadi menangis. Lalu Qadi ni hantar surat pada Khalifah. Dia kata kalau kita hukum orang macam ni sesat, tidak ada orang Islam atas dunia macam ni. Maksudnya kalau macam ni punya baik, soleh, tiba kita kata sesat. Macam gini Islam dikata sesat. Artinya kat dunia tak ada orang Islam. Semua sesat belaka lah. Kalau kamu ketuk guru sesat, artinya dengan anak-anak murid sesat belaka lah. Artinya, secara analoginya. Kalau kita sebut ni, dia orang kaya, tapi dia pula tak mampu beli kereta tu. Kalau dia tak mampu beli kereta, yang lain lagi tak mampu beli kereta. Sebab orang lain lagi tak kaya. Kalau ini orang alim, orang soleh, dikatakan sesat. Maka semua sesat kalau macam ni. Macam ni punya ilmu kata sesat. Maka semua sesat. Akhirnya mereka dibebaskan. Tapi ini semua kerana sifat pemurah mereka. Artinya Abu Qasim Kushairi nak sebut. Pemurah ni bukan sekadar harta. Bukan nyawa. Pemurah nyawa kita. Pada orang lain. Utamakan diri kita. Biar kita mati dulu tak apa. Umpama kalau tuan-tuan tengok lah. Kita mak ayah ni kan. Kalau tanya. Siapa mati dulu? Siapa mati dulu? Dia sifat pemurah. Kalau seorang anak yang pemurah, dia akan kata, saya kalau boleh biar saya mati dulu sebelum mak ayah saya. Saya nak mati dulu. Mak ayah pula kata tak. Biar saya mati dulu sebelum anak-anak saya mati. Ini pemurah. Datang kerana kita ingin orang ni dapat kebaikan. Lepas tu kita minta kita mati dulu. Kalau tuan-tuan tengok. Anak-anak dengan kita. Tuan-tuan nak suruh siapa mati dulu? Pasti seorang ayah, dalam jiwa ayah, jiwa ibu, dia akan kata biar saya mati dulu. Kan nak beri peluang anak saya hidup lebih lagi. Itu sifat pemurah. Kalau suami isteri pula kita pekat tanya. Awak dengan saya siapa patut mati dulu? Siapa lebih pemurah? Bini kata abang lah mati dulu. Ini bini kita kedekut. Kami kata bang tak apa, biar saya mati dulu. Jadi pemurah.
Kalau suami kata apa-apa, biar saya mati dulu, awak kemudian. Supaya awak dapat menikmati penceng saya. Itu pemurah dia. Itu di sini kita lihat nilai pemurah walau pada nilai nyawa. Nilai nyawa. Allah ma'ilah, melainkan kalau kita rasa, saya rasa awak patut mati dulu. Saya. Kenapa? Sebab saya nak mandikan awak. Kita sembang isteri ya, sembang. Siapa patut mati tu tanya. Tanya itu kan banyak benda kita nak sembang benda gitu. Kita tanya. Antara awak dan saya, siapa nak mati dulu? Dan itu bukan pilihan kita, itu pilihan Allah. Cuma kita cerita dia sebut mendidik. Mungkin si suami kata, saya rasa baik awak mati dulu. Supaya saya dapat mandikan awak. Sebab awak pun lesen kereta tak ada. Kalau saya mati susah awak. Baik awak mati. Jadi saya boleh uruskan anak-anak dengan baik. Kalau saya mati awak tak boleh hantar anak ke sekolah awak lesen tak ada. Lepas tu saya mati pula awak kena edah 4 bulan 10 hari kena tunggu. Kemudian kalau sekira itu andaian tadi untuk maslahat. Tapi secara umum kalau orang tu ada pemurah dia akan kata saya akan mati dulu pada awak. Tapi bila kita fikir masalah itu juga sifat pemurah kita. Sifat pemurah. Di sini kita lihat bagaimana nilai pemurah itu dididik dan dipupuk. Dilatih, dipelajari dan dianalisis. Supaya nilai itu menunjukkan kita lebih pemurah. Dan kadang-kadang kita lihat ada orang sifat pemurahnya simple. Tapi dia mengajar benda yang besar. Kita baca bagaimana kisah Abu Husain An-Nuri rahmatullahi alaihi. Abu Husain Nuri ini dia seorang yang pemurah. Dia kalau dia jalan daripada rumah dia nak ke masjid dia akan bawa roti banyak. Sepanjang jalan dia bagi roti sampai ke masjid. Begitu dia buat tiap-tiap hari. Dia nak ke masjid itu tuan-tuan, dia bawa makanan banyak. Sepanjang jalan dia akan beri. Itu dia buat, latih. Benda simple. Tapi tak semua orang mampu buat. Kita kadang-kadang pergi masjid, wallet pun tak bawa. Dia kata orang kiri kanan masjid pun tak dapat duit kita. Apa kalau pergi masjid memang tak bawa duit sah. Tapi kalau pergi mall siap berkepuk bawa duit. Kerana kita tertutup untuk melihat sifat pemurah. Ini Abu Husain Nuri, kalau dia berjalan, dia akan bawa makanan. Dan dia akan bagi. Itu cara kehidupan yang menyeronokkan, menjadikan sedekah dan secara kehidupan dia. Kata sedekah, saya sebut sedekah, sifat pemurah. Dia bukan benda tu benda bermusim. Dia bukan benda-benda yang macam tabung gerak depan kita lalu kita baru nampak. Ia satu bentuk kehidupan yang kita kena bina. Kan untungnya besar. Pelaburan dengan Allah tak pernah rugi. Walau sekecilnya ada seorang ulama. Bila dia ke masjid dia suka buat gula-gula. Gula-gula zaman dulu lah. Siapa pun kanak-kanak yang ditemui maka ini diberi. Budak-budak merindu ke masjid sebab nak jumpa dia. Dia bagi. Seronok. Budak-budak suka. Sifat pemurah tu simple. Tetapi ia meninggalkan kesan yang besar. Bahkan diceritakan ada seorang ulama. Ada seorang perempuan datang jumpa dia. Kata, Syekh, saya miskin, tak ada benda nak makan. Lalu kata, sahabat yang mulia ni, seorang sahabat Rasulullah namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Dia panggil khadam dia, penuhi, biar rumah dia biar penuh dengan roti, penuh dengan minyak keju, penuh dengan kurma. Hantar. Lori hantar. Kalau zaman kita sebut lori lah. Saya ingat guru kami cerita. Ketika mana guru kami menjadi pensyarah di Universiti Baghdad. Dia ceritakan pada saya satu kisah. Waktu kepungan ekonomi sekitar tahun 1990 sampai tahun 2000. Banyak masalah ekonomi. Selalu negara Islam menjadi mangsa kepada kejahatan ekonomi barat. Akhirnya ramailah orang keputusan ataupun putus makan minum. Guru saya ni dikenal seorang yang amat pemurah. Lalu guru saya jumpa dengan Syekh ni, orang ni, dia kata, Syekh saya, masa tu dulu gaji 250 dinar kaya. Dia 1 dinar bersama 13 ringgit. Dinar Iraq ketika itu. Gaji kalau 1000 dinar, 2000 banyak. Guru saya waktu mengajar fiqh di Universiti Baghdad. Dia pun kata, gaji walaupun tahap lama tapi nilainya rendah kerana sekatan ekonomi.
Jumpa orang kaya ni, kata ni makanan tak cukup siang-siang. Dia kata, saya ada gudang makanan, awak datang ambil, bawa lori. So bawa lori. Guru saya pun bawa lori 1 tan. Lori. Bawa lori. Parking kat kilang, ambil semua. Minyak kejunya, apa nama ni, minyak sapi, roti ambil. Lori. Dia punya pemurah so ambil pakai lori. Bukan beri sikit-sikit, so bawa lori. Dan dia ni orang kaya pemurah, ada gudang. Kemudian guru saya kenal seorang hakim mahkamah Iraq yang paling adil pada zaman Saddam Hussein. Tengok dia pun tak banyak makanan. Lalu guru saya cadang. Dia kata, Tuan Hakim, saya ada kenal orang pemurah, ini banyak ni. Dia dong datang minta. Dia kata, aku tak akan pernah akan hulurkan tanganku pada makhluk. Tuan Hakim tu jaga berita. Tak akan pernah. Maka guru saya ni kesian ni. Dia ni susah tapi dia jenis tak nak minta. Minta tak ada. Bagi tu cerita lain. Minta tak ada. Akhirnya bukan dia redha dengan takasyuf. Redha dengan susah. Tak apa. Ada ni pun cukup. Guru kami pun minta ni orang kaya tolong beri kepada hakim ni. Ni hakim yang disebut oleh guru kami yang antara paling adil di Iraq. Zaman Saddam Hussein. Ini cerita orang pemurah dan cerita seorang pemurah dari sudut harta. Seorang pemurah dari sudut wasat tak menjadi orang tengah. Sebab pada pemurah. Dan seorang lagi pemurah maruah dia. Jaga maruah. Kalau dia susah, dia tak semudah tu dua tangan. Dan dia juga orang-orang yang di kalangan orang yang pemurah. Kerana sifat orang pemurah, dia tak mudah terima daripada orang. Tapi dia mudah beri pada orang. Itu sifat orang pemurah. Ini antara kisah-kisah orang pemurah sepanjang zaman. Dan kita tahu, bila para ulama, bukan sebelum ini para nabi, punya akhlak pemurah ini, kita mengetahui bahawa sifat pemurah adalah keuntungan besar bagi seorang hamba di sisi Allah. Kemudian kita sebut dalam mukadimah, setiap orang akan berada di bawah payung sedekahnya. Besar sedekah dia, besarlah payungnya akhirat kelak. Dan setiap orang akan mendapat kelebihan yang utama disebabkan kebaikannya dalam bersifat pemurah. Bukan pemurah ini bukan sekadar pada harta, bukan pada nasihat, bukan pemurah dari sudut maruahnya, pemurah dari sudut masanya, pemurah dari sudut semua aspek yang asasnya ialah memberi manfaat kepada seluruh makhluk Allah. Tujuan pemurah ini ialah suatu perkara yang memberi manfaat kepada semua orang yang berada di sekeliling kita. Jadilah orang yang terbaik yang disebut oleh Nabi SAW bila Nabi menyatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling beri manfaat pada orang lain. Maka cuba jadi orang yang paling beri manfaat pada orang lain. Khususnya orang yang paling dekat dengan kita. Yang paling hampir dengan kita. Semoga ini menjadi kebiasaan kita dalam melakukan kebaikan. Wallahu a'la wa bissawab. Assalamualaikum.